Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada grup Panji Hitam telah memilih topik 2, yaitu kebudayaan tidak ketara, bahasa Bajau Pantai Barat, sebagai topik video refleksi. Ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 6 orang. Ahli yang pertama, diri saya sendiri, Muhammad Akmal Arif bin Kamilin. Ahli yang kedua, Azrian bin Asgali. Ketiga, Azli Syafiq bin Raziz. Keempat, Khadijah Maisara Isidroh. Kelima, Syahira binti Sain. Dan yang terakhir adalah Nurul Syafika binti Piramli. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk membentangkan video. Dipersilakan. Pantai Darat adalah salah satu etnik yang terbesar di Sabah, di mana kebanyakan etnik tersebut berada di Papar, Kota Kinabalu, Sabah. Penggunaan bahasa tersebut kebanyakan digunakan oleh orang yang sudah berumur dan sedang dipelajari oleh generasi muda. Pengetahuan yang saya ketahui mengenai topik yang kami pilih, kebudayaan tidak ketara, bahasa Bajau Pantai Darat, adalah tempat tinggal majoriti penduduk di Sabah. Pada masa yang sama juga, terdiri daripada bangsa Bajau Darat yang berbeza, antaranya Bajau Darat yang tertumpu kepada sektor pertanian yang terkenal di Semporna. Berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh, kerana membesar dengan persekitaran yang majoritinya adalah kaum Bajau, maka saya dapat mengetahui serba sedikit tentang perbezaan dan persamaan antara kaum Bajau di sebelah pantai barat, khususnya di daerah Tuaran tempat saya membesar. Kerana di negeri Sabah terdapat 6 jenis bahasa Bajau yang dikategorikan merupakan variasi daripada bahasa Bajau itu sendiri. Ahli kumpulan kami telah memilih Bajau Pantai Barat sebagai topik bahasa. Sepengetahuan saya, bahasa Bajau Pantai Barat ini berada di kawasan Kota Marudu, Kota Belud, Putatan, Papar dan daerah Tuaran. Terdapat banyak perbezaan dalam penuturan bahasa Bajau, iaitu sebutan, pembentukan kata dan makna bagi setiap perkataan dalam dialek Bajau ini. Grup kami memilih topik ini kerana kebanyakannya ahli kumpulan ini berbangsa Bajau Pantai Barat dan bahasa Bajau merupakan bahasa yang sangat unik kerana bahasa ini banyak mengambil perkataan yang sama dengan bahasa lain seperti bahasa Arab dengan English. Contohnya dalam bahasa Arab, min bermaksud daripada. Dalam bahasa Bajau pun dia menggunakan min tu maksudnya daripada juga. Seterusnya contoh dalam bahasa English seperti school yang bermaksud sekolah kan. Dalam bahasa Bajau pun dia mengambil bahasa Inggris ni school dalam bahasa Bajau adalah sekolah. Selain itu, banyak manfaat yang kita dapat sekiranya belajar bahasa Bajau Pantai Barat kerana kita dapat memupuk sifat toleransi, memperluas wawasan mengenai gaya hidup dan mempelajari aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Bajau Pantai Barat. Mempelajari dan menguasai bahasa Bajau juga merupakan satu kelebihan sebagai masyarakat Sabah kerana bangsa Bajau Pantai Barat merupakan salah satu bangsa yang terbanyak di negeri Sabah. Apa yang kami dapat pelajari daripada topik yang kami pilih ialah kami dapat mengenali bagaimana gaya hidup mereka, seperti tradisi, makanan dan juga adat-adat. Salah satu makanan tradisi mereka ialah kuih kenyarang, di mana kuih tersebut mereka akan hidangkan di waktu keramaian dan juga kenduri. Kuih kenyarang juga dikenali sebagai kuih yang menjadi adat kepada Bajau Pantai Darat. Perkara yang saya pelajari selepas membincangkan topik yang kumpulan kami pilih ialah kita hendaklah mengekalkan bahasa Bajau agar tidak pupus dan untuk generasi akan datang. Saya sebagai orang yang berbangsa dusun banyak mempelajari dan mengetahui mengenai adat dan budaya etnik yang lain yang ada di Sabah. Contohnya sebelum ini
Saya hanya mengetahui etnik Bajau, Bugis, dan Rungus sebagai salah satu etnik yang ada di Sabah sahaja. Tetapi sekarang saya sudah mengetahui adat, sejarah, dan budaya bagi kesemua etnik ini. Pendapat saya pula adalah saya banyak belajar tentang bangsa dan budaya etnik yang lain kerana sebelum ini saya hanya tahu tentang bangsa Bajau, Bugis dan Suluk sahaja. Selepas saya belajar subjek budaya dan masyarakat di Sabah ni, pengetahuan saya mengenai bangsa dan budaya lain semakin bertambah. Sekarang saya sudah mengetahui dan mengenali bangsa Rungus, Sungai dan Sino sebagai etnik yang ada di Sabah. Setelah mempelajari subjek budaya masyarakat di Sabah, pengajaran yang dapat saya perolehi adalah pentingnya kepelbagaian budaya, menghormati kepelbagaian dan perbezaan setiap budaya, serta pentingnya memahami keunikan masyarakat Sabah. Oleh itu, subjek budaya masyarakat di Sabah ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antara etnik yang berbeza di negeri Sabah. Subtema yang paling menarik di dalam budaya dan masyarakat di Sabah ialah subtema yang kedua, di mana kami perlu membentang. Pembentangan tersebut dapat menzahirkan keyakinan kami untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Kedua, penilaian yang paling susah ataupun agak mencabar ialah penilaian ketiga, di mana kami perlu membuat refleksi video. Pada pendapat saya, sepanjang mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah, subtema dalam kuliah yang menarik minat saya adalah budaya dan masyarakat. Hal ini kerana dapat mengetahui tentang etnik-etnik yang terdapat di Sabah dan keunikan mereka yang tersendiri. Selain itu juga, tiada lagi tugasan yang sukar bagi saya dan ahli kumpulan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam subjek budaya dan masyarakat di Sabah ini. Sepanjang mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah, terdapat subtema dalam kuliah yang menarik perhatian kami. Subtema dalam kuliah yang menarik minat sepanjang pembelajaran ini ialah semestinya kajian yang melibatkan sesuatu budaya dalam kaum etnik yang terdapat di Sabah. Ini sememangnya wujud kepelbagaian dan keunikannya sendiri. Dengan melakukan kajian, kita dapat lebih mengetahui bahawa banyak benda yang kita belum ketahui dan pelajari sebelumnya. Dengan subtema dalam kuliah ini, khususnya mengkaji tentang bahasa etnik tersebut, dengan ini kami sama-sama dapat berkongsi, menambah ilmu pengetahuan dan saling berkongsi dalam kuliah tentang budaya etnik yang terdapat di Sabah. Namun, terdapat juga kesukaran dalam menyiapkan tugasan ini kerana bagi saya, kita sedia tahu bahawa budaya dan bahasa kaum Bajau ini masih kurang dikaji dan didedahkan. Oleh itu, kesukaran dalam mendapatkan maklumat itu wujud dan menyukarkan kita untuk berkongsi lebih banyak perkongsian yang lebih mendalam tentang kaum Bajau dan juga kaum yang lain. Saya mengharapkan semua masyarakat Bajau Pantai Barat dapat mengamalkan bahasa mereka dalam kehidupan seharian, agar bahasa ini tidak dilupakan oleh generasi muda yang akan datang. Harapan saya pula adalah masyarakat Bajau Pantai Darat perlu memastikan anak-anak mereka mempelajari dan menguasai bahasa Bajau Pantai Barat agar bahasa ini dapat terus berkembang dari masa ke semasa. Saya pula mengharapkan lebih ramai generasi muda mempelajari bahasa Bajau Pantai Barat kerana ramai dari kalangan generasi muda yang berbangsa Bajau Pantai Barat tidak tahu untuk menggunakan bahasa ini. Itu sahaja video refleksi daripada kumpulan kami bagi tajuk kebudayaan tidak ketara, iaitu bahasa Bajau Pantai Barat. Sekian dan terima kasih.